Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk soalan nombor 1. Isikan petak dengan nombor yang betul. Jadi sini jawapannya ialah jawapannya ialah 1/5 kuasa 4. Okey, 9 kuasa berapa bersamaan dengan 1? 9 kuasa sifar. Ya, 9 kuasa sifar sama dengan 1. Okey, sifar ni. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada tulis benar atau palsu. Jadi ini ialah jawapannya. Okey, kita semak. 64 punca kuasa 3, jawapannya 4. Awak tekan kalkulator. Okey, darab sini pun 4. So 4 darab 4 sepatutnya 16. So dia bagi jawapan kita ialah 64. Jadi palsu lah. Palsu. Okey, palsu. Okey. Untuk yang ni pula, untuk yang ni di sini. Okey, kita nombor 1. Kita boleh gabungkan dia. 2 darab 32. Okey, 2 darab 32 bersama dengan 64. Jadi punca kuasanya ialah 8. Jadi jawapan untuk nombor 1 ialah 8. Okey, untuk nombor 2, awak tekan kalkulator. 1.2 kuasa 2 ialah 1.44 tolak. Okey, punca kuasa 3 tu awak cari, kita akan dapat negatif 0.2. Okey, jadi 1.44 tolak jumpa negatif jadi 0 ditambah 0.2. Jadi jawapan dia 1.64. Okey. Cikgu harap awak boleh dapat. Okey, seterusnya. Okey, C. Okey, kalau dapat macam ni kita kena cari asas yang sama ya. 3 2y tolak 1 sama dengan 9. 3 kuasa berapa? 9. 3 kuasa 2, 9. Darab. 27 ialah 3 kuasa berapa? Boleh temak dengan guna kalkulator. 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. 3. Dalam kurungan y tolak 2. So bila 3 dah ada sama, awak boleh potong. Maksud kita dah tak kisahkan dia. Abaikan. Ambil yang kuasa tu je. 2y tolak 1 sama dengan 2 tambah. Kenapa tambah? Sebab asas sama kita tambah. Asas sama. Asas bila kita darab, indeks kita tambah. Okey. Ni 3y tolak 6. Okey. Ni jadi kembangan. Okey. So, kita kumpulkan yang mana ada y di sebelah kiri atau kanan. Dekat sini cikgu rasa cikgu nak kumpulkan di sebelah kanan. Sebab cikgu nak jadikan y kita positif. So, yang ni tinggal negatif 1 tolak 2 tambah 6. Okey, jadi ini automatik kita dapat 3y tolak 2y jadi 1y ataupun y. Okey, y. Okey, ini negatif 1 tolak 2 tambah 6. Kita akan dapat 3. Okey, jadi y sama dengan 3. Okey, settle yang tu. Okey, untuk soalan kedua, tulis bilangan angka bererti bagi start nombor berikut. Pertama, 6.00 itu ialah
3 angka bererti 3 sebab ada 1, 2, 3. Sifar yang selepas titik itu kita akan kira. Okey, yang ini pula ialah 2 angka bererti. Kita kira ini sahaja, 3 dan 9. 0.0 sifar di depan kita tak kira ya dalam angka bererti. Okey, sekarang kita pergi pada B1. Dia bagi kita pola. Pola n kuasa 2 tolak 9. Cari sebutan ke-9. Cari sebutan ke-5. Jadi, awak kena gantikan n tu dengan nombor 5. Salin balik. N kuasa 2 tolak 9. Jadi, 5 kuasa 2 tolak 9. 5 kuasa 2 tolak 9. 5 kuasa 20. 5 tolak 9. Kita akan dapat jawapan kita 16. Okey, itu jawapan kita ya. Okey, ini senang dia. Okey, lepas tu yang keduanya ialah cari sebutan yang bersamaan dengan 72. Ambil balik yang ni tadi. 6 kuasa 2 tolak 9 sama dengan 72. Sekarang ni dia nak cari sebutan. Maksudnya nak cari n. N ni berapa? Jadi kita buat persamaan ni ya. Tolak 9 pergi sana jadi tambah 9. Okey. Jadi n kuasa 2 sama dengan 81. So kuasa 2 tak mahu, kita pindah sana dia jadi n sama dengan punca kuasa 2 81. Jawapannya 9. Okey. Itu jawapan akhir dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan. Okey, untuk C kita perlu permudahkan MK tolak 2K per 3K bahagi M kuasa 2 tolak 4 per N. Okey, kalau soalan macam ni, kalau bahagi pecahan, maksudnya darab dan yang sebelah ni, kita terbalikkan dia. Okey, jadi step seterusnya, MK tolak 2K per 3K darab 6 per M kuasa 2 tolak 4. Okey, ini kita kena faktorkan ya. Ini kita kena faktorkan baru kita boleh potong. Jadi ini kita boleh faktorkan dengan mengeluarkan K. Sebab dua-dua sebutan tu ada K, M tolak 2. Okey, sebab kalau kita cuba kembangkan balik, dia akan jadi balik yang di bahagian atas. Per 3K. Okey, darab 6. Okey, yang ini sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai bentuk begini. Okey, untuk nota, imbas kembali, kalau A kuasa 2 tolak B kuasa 2, automatik dia akan jadi begini. 1A tolak B, 1A tambah B. Okey, samalah dengan situasi sekarang ni. Jadinya dia akan jadi M tolak 2, M tambah 2. Okey, jadi kita salin balik per 3K darab 6. Okey, M tolak 2, M tambah 2. Okey. Jadi sini kita nampak ada sama, kita boleh potong. K potong K bawah. 3 darab 2, 6. So apa yang tinggal? Tinggal 2 dengan ni je kan? Jadi jawapan akhir dia ialah 2 per M tambah 2. So, inilah jawapan akhir untuk soalan C. Okey, untuk soalan nombor 3. A, tandakan right bagi pernyataan yang betul. Okey,
simpanan menawarkan pulangan yang lebih tinggi daripada pelaburan. Okey, salah ya. Kerana pelaburan memang akan dapat pulangan lebih tinggi daripada simpanan. Okey, jadi kita tak perlu pangkah pun kerana soalan tak minta kita panggah. Okey. Jadi kita terus pergi kepada yang kedua iaitu akaun semasa tidak memberi sebarang faedah. Ya, betul. Akaun semasa tidak memberi faedah ya. Maksudnya dia tak bagi kita pulangan faedah. Okey, awak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 52. 52 di situ ada dinyatakan ciri-ciri akaun, dan pada akaun semasa pada poin yang ketiga dia ada nyatakan iaitu simpanan dalam akaun tidak dibayar faedah. Sebaliknya dikenakan caj perkhidmatan. Okey. Yang kedua ialah lengkapkan jadual berikut. Tempoh, simpanan, kadar faedah, jumlah faedah. Maksudnya dia nak tahu berapa jumlah faedah. Jadi untuk kes ini kita perlu menggunakan rumus I sama dengan PRT. PRT iaitu I membawa maksud interest, P membawa maksud principal iaitu simpanan, R ialah rate kadar faedah, T ialah tahun. Jadi untuk nombor 1, jalan kerjanya ialah 1000 darab 5/100 darab 2 tahun. Jadi jawapannya ialah RM100. Jadi jumlah faedah kita ialah RM100. Okey, untuk soalan yang kedua pula. Okey. I sama dengan PRT. Jadi P kita 2000 darab rate kita 3/100 dan selama 4 tahun. Jadi dekat sini kita punya faedah ialah sebanyak 240. Okey, masukkan di sini. Okey. Okey, untuk B, Encik Rizal menyimpan 7,200 selama 4 tahun dalam sebuah bank dengan kadar faedah 9% setahun dan faedah ni dikompaun 3 kali setahun. Cari jumlah simpanan selepas 4 tahun. Kalau soalan kita ada cerita pasal compound, okey, maksudnya awak guna satu lagi rumus ialah MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N tutup kurung kuasa N darab T. Okey, di mana P tu ialah duit kita simpanan prinsipal ya, 7,200. Okey. R ialah kadar faedah kita 9%. 9% kita jadikan dia kepada perpuluhan iaitu 0.09, itu 9/100 tadi. Kita tukar dia kepada perpuluhannya. Okey, ini R. Okey. N ialah berapa kali di compound? N sama dengan 3 kali. Okay, begitu. Dan T kita ialah tahun. Okey, situ dinyatakan selama 4 tahun. So, masuk dalam rumus. Jadi, 7,200 1 tambah R kita 0.09 per 3 tutup kuasa 3 darab 4. Okey, 3 darab 4, 12 lah. Okey, so kita kira. Okey, kita kira macam mana? Cikgu kira yang dalam kurungan dulu. Cikgu kira 1 tambah 0.09 per 3. Okey, cikgu buat dia dalam kurungan dan dikuasakan dengan 12.
dan kita akan dapat satu nilai iaitu 1.4257 tutup. So baru cikgu darabkan, kita akan dapat RM 10.265.48 sen. Okey, jadi inilah jawapan dia. Okey, untuk yang kedua, dia minta kita cari jumlah faedah compound yang terima. Okey, untuk ini pula, cara dia ialah yang awak dapat ini, tolakkan dengan jumlah simpanan yang mula-mula tadi. Yang ni. Okey, jadi RM 10.265.48 tolak 7.200. Jadi jumlah faedah yang dia dapat sebenarnya ialah RM 3.065 ringgit 48 sen. Okey. Kenapa kita tolak dengan 7.200? Kerana 7.200 tu ialah duit asal dia yang dia simpan. Jadi kalau kita kirakan faedah yang telah dikumpul selama 4 tahun tu ialah 10 hasil tolak lah daripada kiraan atas dengan wang asal. Okey. Okey, untuk C pula, Encik Gopal ingin meminjam RM90,000 daripada sebuah bank selama N tahun dengan kadar faedah 8% setahun. Jika dia perlu membayar angsuran bulanan sebanyak RM1,225, cari nilai N. Maksudnya di sini, kiranya berapa tahun yang dia perlu bayar. Angsuran dah tahu. Okey, untuk ini kita menggunakan rumus P tambah PRT. Bila ada cerita pasal bayaran angsuran, dia punya rumus ialah P tambah PRT, iaitu dia ialah jumlah bayaran balik sama dengan P tambah PRT, iaitu P ialah yang amount yang dipinjam tambah PRT ialah faedah. Bila kita pinjam, kita tak akan bayar balik dengan jumlah yang kita pinjam. Dia mesti kita akan bayar dengan dia punya faedah. So, jadi P kita ialah yang kita pinjam tadi ialah 90,000 tambah 90,000 darab 8% darab N. T itu tahun lah, N. Okey, N. Sebab dia gunakan N. N dengan T samalah. Okey. Jadi untuk bahagian jumlah bayaran balik tu di sebelah sini ni ialah 1,225 darab 12. 12 tu maksudnya 12 bulan darab N. N kita tak tahu berapa tahun. Okey. Jadi dekat sini kita buat persamaan, dia akan jadi 14,700 N sama dengan 90,000 tambah 7,200 N. Okey, ni cikgu buat macam ni je. Cikgu potong macam ni. So 900 darab 8, 7,200 N. Okey, jadi yang mana ada N kita kumpulkan di sebelah sini. Nanti dia akan menolak lah. Okey. So bila tolak dia akan jadi sini 7,500 N. 90,000. So N sama dengan 90,000 bahagi 7,500. Jadi N kita ialah 12. Maksudnya 12 tahun.
Okey, dia perlu bayar selama 12 tahun. Okey, itu jawapan dia. Okey, untuk soalan terakhir untuk hari ini ialah nombor 4, iaitu pelan dan dongakkan. Okey, ini senang. Okey, kalau pandangan dia nampak macam ni, maksudnya di mana kita tengok? Ya, di bahagian dongakkan sisi. Okey. Kalau nampak macam 3 ni, pandangannya ialah daripada atas, iaitu kita panggil pelan. Jangan cakap dongak atas. Tak ada istilah dongak atas ya. Pelan. Okey, nampak dalam bentuk begini, dongakkan depan. Dongakkan. Okey. Itu jawapan dia. Okey, untuk B pula, jika poligon itu dilukis semula menggunakan skala 1/300, hitung panjang dalam cm lukisan itu untuk sisi 15 meter. Untuk sisi ni je ya. Untuk sisi ni. Okey. Jadi ini ialah bab 4 form 3 ya, lukisan berskala. Jadi kita perlu ingat dia ada satu rumus, skala sama dengan ukuran lukisan bahagi ukuran sebenar. Dalam kes ini dia nak yang sebenar. Jika poligon itu dilukis. Okey, sekarang ni dia dah lukis. Hitung panjang dalam sentimeter lukisan itu untuk sisi 15 meter. Okey, skala yang digunakan ialah 1/300. Itu 300 cm. Okey, ukuran lukisan ialah kita tak tahu, itu yang kita nak. Ukuran lukisan. Dan ukuran sebenarnya ialah 15 meter. Okey, jadi kita nampak kat sini, sini meter, sini sentimeter. Okey, jadi kita kena selaraskan dia. Okey, cikgu jadikan 15 meter kepada sentimeter, iaitu darab 100 ya. Jadi 1/300 sama dengan, okey, cikgu buat ukuran lukisan macam ni ya, macam ni. Jadi dia akan jadi 1500 ya. Ni cikgu dah siap-siap darabkan dengan 100. Okey, seterusnya dia akan jadi 1/300 darab 1500. Jadi sini kita akan dapat ukuran lukisan. Jadi bila kita kira, ukuran lukisan kita ialah 5 cm. Okey. Itulah jawapan dia. Ukuran lukisan sama dengan 5 cm. Okey, soalan memang nak dalam sentimeter. Okey. Yang kedua pula, pada kerik segi 4 sama bersisi 1 cm di ruang jawapan, lukis poligon menggunakan skala 1/300. Okey, jadi cikgu sebenarnya dah ajar, iaitu apabila di bahagian ini bahagian N ya. Apabila N lebih besar daripada 1, maka lukisan kita kecil. Lukisan kecil akan jadi kecil. Okey. Jadi untuk kes ini 300 memang lebih daripada 1. Jadi lukisan kita ialah kecil. Okey, kecilnya macam mana? Berapa? Okey, kita tahu soalan tadi dia punya lukisan macam ni kan? Okey. Sini 15
15 meter. Okey, ini 9 meter. Panjang ni 24 meter. Dan di sini ialah 6 meter. Okey, mula-mula kita tak nak meter tu. Okey, kita tukar jadi kepada sentimeter. Okey, ni pula jadi 600 sentimeter. Ni jadi 2400 sentimeter. Ni jadi 900 sentimeter. Okey. Jadi dekat sini kita dapat tahu, okey, 1500 ni bahagikan dengan 300. Bahagi 300. Bahagi dapat 5. Betul lah 5 cm tadi kan? Okey. Sini dah jadi 5. Okey. 600 ni bahagi 300 juga. Jadi 2. Sini 2. Ini bahagi 300. Dia akan jadi 8. Okey. 900 bahagi 300 dia jadi 3. Okey, jadi ni 8, sisi dia 3, 2, 5. Okey. Jadi dekat sini dia dah bagi tahu ya. Grid bersisi 1 cm. Jadi 1 cm. Kalau 8 maksudnya ada 8 kotak lah. Okey, awak garis dengan pembaris. 4. Okey, cukup lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sini pula 3. Okey. Bawah 5. Okey. Atas 2. Lepas tu terus cantum kat sini. Okey. Jadi dah. Itulah jawapannya. Awak guna pembaris ya. Pembaris. Dengan menggunakan pembaris. Okey, untuk soalan C pula. Seorang pekerja yang membasuh tingkap-tingkap bangunan tinggi ditugaskan membasuh satu bahagian yang terdiri daripada 10 baris tingkap. Setiap baris mengandungi 10 tingkap. Berapa banyak tingkapkah di bahagian itu? Tulis jawapan dalam sebagai kuasa ya. Okey. Kita tahu ada 10 baris. Oh sorry, bukan 100, 10. Okey, 10 baris. Darablah dengan 10 tingkap dalam satu baris tu. Tapi dia bukan nak dalam bentuk jawapan, dia nak dalam bentuk kuasa. 10 darab 10 tu maksudnya 10 kuasa 2. Okey, ini jawapan dia. Okey, jawapan sebagai kuasa tu. Okey, yang kedua. Pekerja itu menganggarkan bahawa dia mengambil masa selama 5 minit untuk cuci satu tingkap. Berapa lamakah masa diperlukan untuk menyiapkan tugas yang diberi? Jadi, ambil balik 10 kuasa 2 tadi, darabkan dengan 5 minit. So, bila kita darab, 100 darab 5. Okey, jawapannya ialah 500 minit. Okey, 500 minit. Okey, 500 minit ya. Okey, itu jawapannya. 500 minit. Okey, bolehkah pekerja itu menyelesaikan kerja itu dalam masa 8 jam? Terangkan. Okey, tadi kita dah dapat tahu dia gunakan perlu masa 500 minit kan untuk bersihkan 100 tingkap tadi. Okey. Boleh tak dia buat dalam masa 8 jam? Okey, sekarang ni 500 minit ni cuba kita jadikan dia sebagai jam. 500 bahagi 60 minit. Okey, bila bahagi kita akan dapat 8.33 jam. Okey, jadi maksudnya 8 jam
Okey, 0.33 yang selebih tu kita kena darabkan dengan 60. So, kita akan dapat 8 jam 20 minit. Okey, jadi maka oleh yang demikian, pekerja tidak boleh selesaikan dalam masa 8 jam. Okey. Berserta dengan dia punya pembuktian. Okey, sampai situ saja untuk kali ini. Untuk soalan-soalan seterusnya, kita akan cuba selesaikan di kelas yang selepas ini ya. Okey, terima kasih.